Okay, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Ada yang demam tak? Tak ada Tak ada. gejala? Tak ada? Alhamdulillah tak ada. Okay. Baik. Sekejap, cikgu nak present slide. Okay. Boleh nampak slide cikgu tak? Nampak? Nampak? Boleh? Okay. Jadi, tak ada. Kalau yang pakai handphone, awak pusing landscape handphone awak. Nampak besar sikit. Rotatekan dia. Okey. Okay. Boleh cikgu tahu sekarang ni boleh nampak tak? Apa yang awak nampak? Cuba baca. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Sebab apa cikgu pergi terus ke sini? Sebab dalam video yang cikgu bagi tu dah cover tentang berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Sebab tu cikgu nak awak tengok dulu untuk jimatkan masa. Kalau ada awak terpaksa guna banyak data untuk dengar cikgu secara live. Faham tak? Faham tak? Okey. So cikgu nak jimatkan masa, cikgu bagi recording tu melalui YouTube, awak tengok bila-bila masa dan awak kena, bila cikgu bagi recording biasanya sebelum kelas tu. Okay? Sebelum kelas awak kena study dulu recording tu, tengok dan fahami. Kalau tak faham masa kita live ni kita akan boleh bertanya lah. Okay, dan hari ni cikgu nak fokus untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dalam video penerangan sebelum ni, cikgu dah bagi tahu tentang pengenalan tentang flora normal, kemudian tentang 5 kumpulan mikroorganisma. Siapa boleh bagi tahu cikgu 5 kumpulan mikroorganisma? Fungi. Okay. Alga, protozoa, Virus. Bakteria, protozoa. Yes. 5 beradik tu kena hafal, kena ingat dalam kepala, bukan hafal nama saja, kena tahu rupa, kena tahu sifat dia, kena tahu cara dia mendapatkan nutrisi, saiz dia, semua ciri dia lah. Boleh? Boleh ke? Okay. So sekarang kita akan masuk kepada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dia untuk 5 kumpulan mikroorganisma ni. Apakah faktor yang mempengaruhi? Yang pertama ialah kelembapan. Okay? Hampir kesemua 5 kumpulan tu, hampir kesemuanya memerlukan kelembapan untuk bertumbuh. Okay, kecuali kalau macam virus dia tak kisahlah lembap ke, tak lembap ke, kering ke, panas ke, dia adalah satu makhluk yang Allah bagi sangat power sebab dia tu bertindak. Kalau awak tengok video cikgu dah tunjuk macam mana dia menyerang. Dia bukan menyerang direct kepada, kalau manusia bukan serang direct gitu, dia akan serang bakteria dulu. Okay, so bakteria tu akan pecah dan bakteria tu akan menanggung dia dalam tu, dia membiak dalam tu dan dia merebak, pecah, barulah dia menyerang perumah dia. Okey, biasanya dalam keadaan lembap, mikroorganisma ni lebih mudah untuk tumbuh lah. Kalau tempat kering biasanya bukan tak tumbuh tapi lambat sikit. Contoh paling mudah kalau kita tengok roti. Roti yang lembap dengan roti yang kering. Kalau kita jemur bawah panas matahari, roti tu akan jadi kering dan dia akan lambat berkulat. Tapi kalau roti tu duduk dalam plastik dia tu, kita biarkan selepas tarikh tempoh tamat dia, apa jadi pada roti tu? Berkulat. Kulat tu adalah mucor. Yang kita dah tengok 5 kumpulan tu. Kulat yang tumbuh atas roti tu adalah mucor. Yang mana dia adalah sejenis mikroorganisma yang mikroskopik. Mikro maksudnya boleh tengok tak dengan mata kasar? Boleh. Tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Tapi kenapa kita boleh nampak spora tu atas roti? Sebab dalam buku teks ada soalan cupu emas tu. Kalau siapa tengok buku teks, dia ada tanya. Sebab apa kita boleh tengok muka atas kelapuk roti tapi sebenarnya dia jenis mikro, bukan makro. Dia ada 2 kan? Cikgu cover dalam video tu. Sebab kalau dia hitam. Sebab dia hitam. Sebab dia hitam. Ya tak? Ya kot. Sebenarnya bukan sebab dia hitam, hok lain pun mungkin warna hitam juga. Sebenarnya sebab dia duduk dalam koloni yang besar. Kita nampak stopok tu, siapa baru nak masuk
Dia baru masuk Fatin. Assalamualaikum Fatin. Okey, cikgu sambung balik. Cikgu, Ya. ada boleh tengok slide cikgu? Ada dia masuk? Ada boleh tengok slide? Sebab apa tak boleh tengok slide? Handphone awak ke? Bukan. Lain kot. Dia biasanya kalau dok nampak tu lain. Suara dengar? Dengar je. Daulah dia. Sebab orang lain boleh nampak. Dia dok nampak maksudnya device dia lah problem. Orang lain nampak ke? Nampak. Orang lain nampak maksudnya bukan masalah daripada cikgu, bukan masalah daripada ni, mungkin line ataupun device alat awak. Tak apa, nanti yang tak nampak tengok rakaman Okey, faktor yang pertama tadi kelembapan, jelas tak kelembapan ni? Jelas. Okey, faktor yang kedua ialah cahaya, kehadiran cahaya. So, kalau ada cahaya, dua keadaan lah. Kalau cahaya ni maksudnya satu gelap, satu cerah. Okey, dalam 5 kumpulan mikroorganisma tersebut, hanya satu yang suka cahaya. Yang lain 4 lagi tu biasanya dia nak dalam keadaan gelap untuk bertumbuh, untuk membiak. Okey, yang suka cahaya ni yang mana agak-agaknya? Alga. Kenapa Rehana? Sebab ia ada klorofil. Yes, sebab apa dia perlukan cahaya? Ia nak buat makanan sendiri. Yes, nak buat proses fotosintesis. Okay, so faktor yang kedua ialah cahaya, di mana kalau mikroorganisma tu biasanya terdedah pada cahaya, lambat sikit dia membiak. Tapi kalau cahaya ada, dia akan membiak. Cahaya tak ada, dia membiak dengan lebih cepat. Tapi berbeza dengan alga, dia perlukan cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Okay, seterusnya ialah suhu. Okey, perasan tak kalau kita dah habis makanan, kita pun buat apa dengan makanan tu? Buang. Buang. Kaya ngak Rayana buang. Makanan tu molek lagi. Bukan makanan dah habis hok kocah dah. Hok yang dak guna, dak makan lagi tapi dak habis. Tak ada peti. Tak dalam peti. Ada dua orang kabur tadi. Satu perangat. Satu lagi tak dalam peti. Cikgu suka jawapan perangat tu sebab jarang-jarang je orang kabur perangat. Biasanya macam Rehana kabur buang, dak habis buang sebab dia dak cari duit. Ada cikgu. Kenapa? Saja je. Okey, sebabnya suhu ni memainkan peranan penting untuk pertumbuhan mikroorganisma. Biasanya dia perlukan suhu yang optimum. Suhu yang optimum untuk pembiakan mikroorganisma biasanya suhu badan kita lah, sebab tu dia suka dekat badan kita. Okay, dekat suhu badan kita 37 darjah Celsius ataupun suhu bilik lah. Suhu bilik biasanya range area 30, 28, okay. Tapi kalau soalan biasanya menjuruskan kepada suhu optimum iaitu 37 darjah Celsius. Kalau lebih tinggi daripada tu, contohnya suhu 50, sebab apa kita perangat tadi? Sebab kita nak bagi suhu tinggi untuk melambatkan proses mikroorganisma tu bertumbuh, okay. So bila suhu tinggi dia tak dapat membiak dengan cepat lah. Begitu juga dengan suhu rendah, kita bubuh dalam peti sejuk, dia lambat untuk rosak. Okay, kerana suhu di bawah suhu optimum dia. Tapi kalau kita letak dalam peti sejuk, lama-lama dia kulak tak sebenarnya? Kulak tak? Maksudnya dia boleh tumbuh juga, cuma dia dilambatkan. Cikgu tak nak awak salah faham, awak kata dia mikroorganisma mati bila letak dalam peti sejuk. Dia tak mati sebenarnya. Dia cuma dilambatkan proses pertumbuhan dia. Maksudnya dia kalau kita kata dipanjangkan lah, lambat. Dia akan rosak juga tapi lambat. Okey, itu faktor yang ketiga. Kemudian nilai pH. pH ni benda apa? Siapa tahu? Apa itu pH? Asid ke? Sama ada asid ataupun Alkali. Ataupun satu lagi? Neutral. Yes, neutral. Ada 3 range dia. Kalau kelembapan ada 2, lembap, kering. Kalau cahaya? Cikgu ulang, kalau kelembapan ada 2 range, kelembapan lembap,
lawan dia kering. Kalau cahaya? Gelap dengan Gelap lawannya cerah, kan? Suhu? Suhu ada berapa range? panas. Panas dengan sejuk. Panas dengan sejuk. Suam. Okey. Okey, jawapan awak betul tapi tak tepat untuk dalam konteks untuk jawab soalan SPM tak betul lah. Suhu ni dia ada 3. Okey. Suhu bawah pada suhu bilik, suhu sejuk lah, maknanya suhu peti sejuk, suhu bilik dan juga suhu yang lebih tinggi. Panas, suhu bilik, sejuk. Boleh? Tolong catat sikit ya. Tolong catat untuk range dia ni. Kemudian nilai pH pun 3 juga saat ni cikgu kata. Apa dia? Asid, alkali, neutral. Asid, alkali dan neutral. Kena ingat ni maksudnya dalam keadaan mana agak-agaknya mikroorganisma boleh tumbuh? Asid ke, alkali ke, neutral? Neutral. Neutral. Okay, dalam keadaan berasid biasanya tak tumbuh. Pernah makan jeruk? Pernah. Jeruk tahan lama tak? Lama? Ya, sebab apa tahan lama? Sebab apa tahan lama? Asid. Ada asid. Okay, dia berasid. Lepas tu kalau makan jeruk tu biasanya selain daripada kita guna apa untuk buat jeruk biasanya? Cuka. Selain pada cuka? Gula. Okay, tapi gula bukan asid lah. Gula tu sebab kandungan gula yang tinggi, dia hilang air dia tu. Dia jadi macam pengawet. Okay, itu cerita lain. Itu bukan cerita pH gula tu Cikgu takut awak tertukar. Kalau alkali pH dia berapa? pH alkali berapa? Range pH daripada nombor berapa sampai nombor berapa pH? 1 sampai 1 sampai 14. 14. Ini topik tingkatan 2. Okay, tajuk tingkatan 2 ni semua bawa balik ke tingkatan 4, tingkatan 5. Topik tingkatan menengah rendah tu semua naik semula ke menengah atas. Okay, pH bermula daripada 1 hingga 14. Tengah-tengah dia ada nombor berapa? Tengah-tengah. 7. So itu adalah range dia. 1 hingga 13 itu adalah asid. 1 hingga 13 pula. 1 hingga 6. 1 hingga 6 ialah asid. Awak buat garisan sikit. Garisan panjang, tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14. Nombor 7 tengah, 7 tu adalah Tujuh tu adalah neutral. Okay. Belah kiri 1 hingga 6 adalah asid, belah kanan 8 hingga 14 adalah alkali. So belah kiri dengan belah kanan biasanya pertumbuhan mikroorganisma adalah lambat. Okay. Dia direncat, pertumbuhannya direncat pada nilai pH berasid ataupun nilai pH beralkali. Jadi dia hanya boleh bertumbuh dengan baik biasanya pada keadaan pH neutral. Okay, last sekali, nutrien. Ni biasanya paling penting lah. Nutrien ni benda apa? Siapa tahu? Khasiat makanan. Okay, zat untuk dia serap. Dia nak hidup, dia perlukan makanan. Jadi kita sebut nutrien. Nutrien ada berapa range agak-agaknya? Kalau kelembapan tadi ada 2, gelap, cerah. Lembap, kering. Kalau nutrien? 2. 2. Apa dia 2? Nutrien cukup, dok cukup. Bukan cukup, dok cukup. Kalau dok cukup pun ada kan? Kalau dok cukup pun ada kan? Dia 2 je. Dia hot ni ekstrim. Sama ada kehadiran nutrien, ada nutrien, ataupun satu lagi? Tiada nutrien. Okay. Ada nutrien, tiada nutrien. Jadi range yang cikgu sebut ni ataupun benda yang cikgu sebut ni, kalau kelembapan tadi lembap lawan dia kering, cahaya gelap lawan dia cerah, suhu sejuk, suhu bilik panas, pH asid, neutral, alkali, nutrien, ada nutrien, tiada nutrien, ini semua akan masuk sebagai pemboleh ubah manipulasi dalam eksperimen. Jelas? Jelas tak? Jelas. Dia akan jadi pemboleh ubah manipulasi. Okay, so next. Faktor kelembapan. Okay, yang ni cikgu terang belaka dah tadi. Kelembapan. Okay, keadaan lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persekitaran kering menyebabkan dia kurang aktif. Okay, cikgu nak laju-laju yang ni.
Okay, kemudian cahaya pun dah terang tadi. Alga perlu cahaya, yang lain dia nak dalam keadaan gelap. Okay, ni gambar alga lah. Okay. Pendedahan cahaya ultraungu boleh bunuh mikroorganisma. Sebab tu ada salah satu cara pengawitan ialah dengan cara bagi sinar ultraungu untuk bunuh mikroorganisma. Okay, next. Suhu pula. Suhu 35 hingga 40 adalah suhu optimum. Suhu optimum maksudnya baik, paling baik untuk pertumbuhan dia. Kalau suhu terlalu rendah, yang sejuk, dia kurang, dia akan rencat. Kalau terlalu tinggi juga boleh merencat dan membunuh. Okay, kalau 100 darjah Celsius tu akan membunuh lah. Tetapi ada setengah-setengah bakteria ataupun virus yang kuat, 100 pun tak mati-mati lagi. Okay, next, nilai pH. Oops. Okay, nilai pH. Ada 2 pH tadi, neutral. Nilai pH neutral ada 3, neutral, alkali dan asid. pH neutral adalah keadaan paling optimum, paling baik untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okay? Tapi ada terdapat sesetengah mikroorganisma yang special, yang kuat, yang boleh hidup dalam keadaan berasid atau beralkali. Ada, makhluk Allah ni ada. Contohnya kalau kita ambil paling power sekali, sekarang ni mikroorganisma paling power sekali, virus apa sekarang? COVID. Termasuklah virus-virus yang macam HIV yang memang tak boleh nak dikalahkan lagi. Okay, next. Nutrien, makanan dia. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan meningkat kalau adanya nutrien yang cukup. Okay, walau bagaimanapun dia akan terencat apabila walaupun ada nutrien, tapi kalau dia nak cahaya tak ada, dia akan terencat juga. Mungkin boleh tumbuh sikit tapi tak terlalu pesat. Tu siapa baru masuk tu? Cikgu kena buka sebab bila awak ni dia, cikgu tak nampak. Muhammad Haziq. Okay. Bila cikgu present, cikgu tak boleh nampak skrin siapa nak masuk tu. Cuma dengar je bunyi. Okey, nutrien tadi, kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Okey, kadar pertumbuhan walau bagaimanapun akan terencat dengan kehadiran walaupun ada nutrien sekiranya faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH tu terhad. Okey, terhad ni maksudnya cahaya tak cukup, kelembapan dia tak cukup, suhu dia tak sesuai, nilai pH tu kurang sesuai. Okey? Okay, so setakat ni boleh jelas tak setakat ni? Jelas. Yang aplikasi mikroorganisma berfaedah ni cikgu tak masuk lagi, ni subtopik lain. Jadi habis untuk pengenalan tu, sekarang cikgu nak bincang pasal eksperimen. Eksperimen, sebab eksperimen untuk KSSM adalah eksperimen wajib ni, ada penilaian pentaksiran. Jadi kalau rujuk buku teks, boleh nampak muka cikgu tak sekarang? Boleh. Kalau rujuk buku teks, eksperimen wajib yang pertama, eksperimen 1.1 muka surat 17. Okay, siapa yang dah ada buku teks boleh tengok buku teks. Jadi tujuan eksperimen ialah untuk membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril yang dicoret dengan jari tangan yang tidak dibasuh, jari tangan yang dibasuh dengan air saja, jari tangan yang dibasuh dengan sabun dan air. Okey. Jadi pemboleh ubah manipulasi di sini apa agak-agaknya? Cikgu muka surat apa tadi cikgu? Muka surat 17. Muka surat 17. Boleh? Jumpa tak? Okey, cikgu tanya, apakah pemboleh ubah manipulasi? Ada dah dalam buku tu, tak payah mikir lama pun, dah ada dalam buku. Kebersihan jari tangan. Ya, kebersihan jari tangan yang mewakili sumber ataupun bekalan bakteria tu. Faham tak? Tangan kita ni sebagai bekalan bakteria. Faham tak? Faham. Okey, bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas dia ialah hasil nanti. Kita nak tengok hasil koloni bakteria tumbuh atau tidak nanti. Dan dimalarkan di sini ialah suhu. Suhu mesti samalah, kita letak eksperimen tu dalam almari gelap.
Kalau dalam almari gelap, empat-empat bekas tu nanti akan duduk di tempat yang sama dalam almari gelap. Maksudnya cahaya pun malar lah sebab gelap. Okay, suhu malar. pH kena malar jugalah sepatutnya. Okay, so macam mana nak buat eksperimen ni? Awak dah baca ke eksperimen ni? Tak. Tak baca Tak lagi, lagi. Okey. Cikgu kabur sikit apa penyataan masalah dia. Awak boleh baca sendiri sebenarnya. Penyataan masalahnya ialah kita nak tahu dengan keadaan sekarang ni, eksperimen ni sebenarnya telah diubah suai. Tahun lepas eksperimen untuk KBSM ada juga untuk nutrien untuk faktor gini, tapi dia tak ada tentang tangan ni sebab sekarang ni isu pandemik, okay, isu virus corona. Jadi dia kaitkan dengan apa yang ada di tangan kita. Ni bagus ni. Bagaimanakah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril mempengaruhi kadar pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril tersebut. Maksudnya bagaimana cara kita bersihkan tangan mempengaruhi pembiakan mikroorganisma. Faham? Faham. Okay. So hipotesisnya ialah dia kata apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril juga berkurang. Maksudnya nak khabar, makin bersih kita basuh tangan, makin kurang keupayaan untuk dia membiak. Untuk mikroorganisma membiak. Okey, pemboleh ubah cikgu dah nyatakan tadi, bahan-bahannya. Okey, oleh kerana kita tak berada di makmal sains, kita berada di rumah, agar-agar nutrien steril kita boleh gantikan di rumah dengan agar-agar masakan. Ada tak agar-agar masakan? Tak ada. Tak ada. Agar-agar masakan ni agar hok boleh jadi yang panjang-panjang tu, yang berorak tu, ataupun agar yang serbuk boleh belaka. Tapi tak nak yang ada perisa. Kalau ada boleh guna, tapi kalau tak ada cikgu akan bagi tahu alternatif lain nanti. Okey ya. Kalau ada boleh buat. Dan eksperimen ni cikgu nak awak ada evidence sebab cikgu nak bagi markah. Setiap orang kena buat eksperimen ni, lepas tu rekod step-step dia dan akan kena buat pelaporan nanti. Kena buat laporan. Cikgu akan buat Google Form nanti, awak kena isi dalam tu gambar dia, laporan dia, hipotesis, pemboleh ubah sampailah awak dapat keputusan. Boleh? Okey. Okey, cikgu khabar awal ni supaya awak bersedia sebab kita akan jumpa lagi Rabu minggu depan. Jadi maksudnya masa tu ada seminggu untuk awak prepare. Eksperimen ni perlukan masa 3 hari. Kalau guna agar-agar lah 3 hari. Kalau guna makanan lain mungkin lebih cepat. Okay. Kemudian kita perlukan pita selofan. Pita selofan tak ada pun. Pen penanda untuk label. Tak apalah kalau tak ada pen penanda, awak letaklah benda-benda pun dengan marker magic ke, dengan kertas ke awak nak tanda. So, apa yang awak perlu buat ialah untuk ubah suai eksperimen ni di rumah, biasanya kat rumah kita ada tak bekas macam ni? Dia nampak tak bekas macam ni? Ada. Ada tak bekas macam ni kat rumah? Tak kira lah bentuk dia bulat ke, petok ke. Bekas pakai buang ni. Bekas pakai buang ni, yang bulat tu utamanya tu yang biasa kita beli kuih tu kan? Okay, so cara dia ialah awak kalau ada agar-agar lah ni. Okay, awak ada agar-agar, awak masakkan agar-agar tu dalam keadaan cair, pastikan sama banyak awak isi dalam 4 bekas. 4 bekas ni. Faham tak? Okay. Kemudian biarkan agar-agar tu keras lah. Sukatan agar-agar tu kena ikut sukatan dia lah. Nak suka keras, jangan pula buat agar-agar jadi jelly macam yogurt tu. Tak mahu. Cikgu nak agar-agar yang keras. Okay. Plain agar-agar. Tak payah tambah gula, tak payah tambah apa. Agar semata-mata. Agar-agar sahaja. Okay, kalau ada bekas yang kecil lagi ni membazir ni agar-agar kalau buat besar ni. Bekas yang dah adih, kecil, bulat tu. Biasanya. Ataupun yang lada nasi ayam tu. Bekas bulat kecil je. Kecil sekali pun tak apa. Buat tapir dalam bekas. Okay, guna sikit je. Sikit cukup dah. Okay, jadi apa yang perlu awak buat? Yang pertama kita nak set untuk pemboleh ubah malar dulu. Pemboleh ubah malar, kita kena ada 4 bekas. Bekas tu menggantikan piring petri jadi bekas tu kita isikan dengan jumlah agar yang sama banyak. Kalau ada penimbang, timbanglah. Timbang. Bagi sama banyak. Kalau 10 gram, 10 gram, 10 gram. Ini kita panggil faktor pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu GSM ataupun jumlah nutrien dia sama. Isi padu nutrien. Okay, pemboleh ubah manipulasi pula. Pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu ataupun GSM nutrien adalah sama. 4 bekas tu A, B, C, D.
isi sama banyak dengan jumlah agar-agar. Agar-agar yang sama banyak. Jelas tak untuk step yang pertama? Jelas. Jelas. Okey, kalau guna agar-agar kita kena masak dia. Masak dengan air sampai mendidih, baru letak dan sejukkan. Itu adalah salah satu cara steril yang dah memastikan dalam agar-agar awak tu tidak ada mikroorganisma lain. Okay, bila dia mendidih tu dah dipastikan steril dah. Okey, kemudian bila dah sejuk, apa awak perlu buat? Gunakan tangan sendiri. Okay, so tangan yang pertama, kita ada 2 tangan je tapi kita nak jadikan 4 situasi. Untuk bekas yang pertama, kalau dalam buku teks ni dia A, B, C, D. Untuk bekas yang pertama, dicoret dengan jari tangan yang tidak dibasuh. So ambil jari awak, calik sikit dekat, maksudnya awak touch. Pegang bekas tu yang ada agar-agar tu, awak pun calik, coreng-coreng dengan jari. Jari tak basuh, jangan jari baru lepas mandi. Baru lepas mandi jari bersih. Jari tak basuh ni maksudnya jari yang dah seharian kita guna buat kerja macam-macam. Kita pun boleh buat eksperimen tu. Okay, calik untuk A. Kemudian untuk B, kita nak jari yang dibasuh dengan air je. Tangan tu basuh dengan air saja, tak ada sabun. Kemudian lap tangan tu, tapi pastikan lap dengan tisu yang bersih lah, bukan lap dengan tualah awak kesak dapur. Sebab tangan tu akan kutip balik mikroorganisma. Okay? Pastikan tangan kering sebelum calik dekat agar tu, sebab nanti air tu pun kalau basuh dia akan mempengaruhi kelembapan tu, dah lari dah, sebab kita nak kelembapan dia sama. Yang pertama tadi kering, tak ada air. Yang kedua mesti kering juga. Okay? Basuh tangan dengan air saja, lap dengan tisu kering, kemudian calik. Calik. Tadi sebelum basuh tangan dengan air. Dah dapat 2, B dah. Yang ketiga C, kita guna sabun untuk basuh tangan. Basuh betul-betul. Basuh betul-betul. Basuh dengan sabun, kemudian awak calik. Keringkan dulu tangan Calik dekat bekas yang C. Dan yang last kali D, tak perlu buat apa-apa, yang tu tak perlu sentuh pun. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Kemudian bekas kita ni kita tutup dan kita simpan dalam keadaan terbalik. Agar-agar tu kering dah kan? Agar-agar tu kering dah, agar akan berada di atas. Kita terbalikkan dia sebab nanti bila dia kita simpan akan berlaku respirasi dan akan ada wap air. Dia akan titik ke bawah. Kita tak nak air tu mempengaruhi koloni bakteria. Jadi bila dah siap, awak perlu tunggu selama 3 hari. Pemerhatian tu lah yang cikgu nak awak kutip nanti untuk rekod, jadikan pelaporan eksperimen. Nak tengok hari pertama berapa jumlah koloni. Koloni maksudnya tompok dia, berapa banyak. A tu kalau ada setopok katalah, kita akan rekod yang mana paling banyak tompok koloni bakteria. Okey, daripada situ nanti awak akan buat kesimpulan. Jelas atau tak jelas? Jelas. Okey, apa kata kalau tidak ada agar-agar? Macam mana kalau tak ada agar-agar? Ni cikgu cadangkan alternatif, tapi mungkin hasilnya berbeza-beza. Ada mungkin jadi, mungkin tak jadi. Okey? Cikgu cadangkan kita gunakan nasi yang tak habis. Tapi nasi itu bukan nasi yang dah kucai dengan tangan lah. Nasi yang tak habis dalam puyuk, cedok dengan senduk, bubuh sama banyak dalam bekas tu. Step yang seterusnya gunakan cara yang sama. Mula-mula guna jari yang tak basuh, awak sentuh nasi tu. Awak kucai-kucai dengan jari awak. Nasi kena kucai lah, tak boleh buat macam calik je sebab nasi tu di bawah dia dok kena nanti. Kucai dengan jari yang tak basuh lagi. Faham? Okey. Yang kedua, awak basuh tangan dengan air, bekas B tu awak kucai pula dengan jari yang basuh dengan air saja. Yang ketiga, tangan basuh dengan sabun. Kacar. Kosek nasi tu dengan jari yang telah dibasuh dengan sabun. Dan yang D, yang terakhir, jangan usik. Jangan usik nasi tu. Nasi ni ambil nasi yang kalau boleh nasi hok baru masuk lah. Sebab kalau nasi hok kosek dah takut bekas tangan ahli keluarga awak pula. Ambil sikit je, jangan membazir. Ni cikgu bukan nak ajar untuk membazir, tapi kita nak bereksplorasi. Kalau boleh buat video lagi bagus. Okay, evidence untuk awak. Okay, jelas? Jelas Okay, so sekarang ada apa-apa soalan? Dah 8.30. Kalau tak ada apa-apa, cikgu akan akhiri dulu sesi Google Meet ni dan cikgu akan tunggu di WhatsApp kalau awak ada soalan. Okey, cikgu. Okey. Setakat ni ada siapa-siapa nak tanya ke?
Oh cikgu, Ya. masa penting tak? Macam kalau kita calik yang bekas A pagi, lepas tu hot B Tak malam boleh. agak pula. Tak boleh. Kena buat serentak. Kena Okey. ada serentak part-part tu buat dalam masa yang sama sebab kita kena malarkan tempoh masa dia. Kalau 24 jam belaka. Sekarang ni kita bukan 24 jam kita nak 36 jam. 3 hari. Kalau awak buat eksperimen tu pukul 8 pagi esok baru kira 24 jam. Faham tak? Faham. 36 jam pula. 3 hari berapa jam? 24, 48 tambah 24, 60, 72 jam. 3 hari lah. Senang. Boleh? Boleh. Okay, so perekodan untuk pemerhatian, buat pukul 8 pagi ni, ambil gambar dulu sebelum hari pertama ataupun video. Okey, kemudian esoknya esoknya tu hari pertama juga. Okey, sebab baru cukup 24 jam. Ambil gambar pukul 8 pagi juga, lebih kurang lah pukul 8 pagi. Dia bukanlah sharp. Okey, kalau dah ingat terlajak pukul 9, okey lagi. Jangan ambil pukul 8 pagi esok, no pula hari kedua dah. Dah betul lah. Jadi cukup je 24 jam ambil gambar Lepas tu cukup pula 24 jam hari kedua ambil gambar cukup pula 24 jam hari ketiga ambil gambar So awak ada 3 situasi. 4. Sebelum hari pertama masa mula-mula buat eksperimen, lepas tu hari pertama yang betul, hari pertama cukup 24 jam, hari kedua, hari ketiga. Ada 4 gambar yang cikgu nak. Faham tak? Cikgu, Ya. yang masa mula-mula ambil gambar tu, lepas kita calik belaka tu, lepas kita calik belaka tu, sebelum tutup bekas tu, ambil gambar dulu. Rupa dia. Faham tak? Lepas tu simpan dalam robot ke cikgu? Simpan dalam almari gelap. Terbalikkan, jangan lupa cikgu cover tadi. Terbalikkan, tutup lah, jangan ada tutup. Okey. Kena ada penutup terbalikkan. Okay? Dan almari gelap tu jangan letak dalam almari bilik mak. Letak dalam almari bilik adik. Tak boleh. Setepat. Satu tempat. Sebab kita nak keadaan yang sama suhu dia. Takut suhu tu beza lari. Nanti bilik mak panas sikit ke kena matahari. Tak boleh. Okay. Beres? Beres tak? Beres. Okey, kalau beres cikgu nak akhirkan kelas kita ni sebab dah 8.40. Sebelum habis kelas kita 9.10, jadi nak sampai ke 9.10 tu cikgu tunggu di WhatsApp kalau ada apa-apa pertanyaan. Dan cikgu akan bagi soalan, link untuk soalan mengenali mikroorganisma kat lagi. Ada soalan latihan online. Okey cikgu. Okey, Assalamualaikum. Kita sudahi dengan al-as dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.